Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat kurniaannya, dan terima kasih di atas kesudian para jamaah bersama-sama kita menghayati sirah perjuangan Nabi kesayangan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siaran yang sedang anda saksikan ini adalah bahagian yang kedua dari peristiwa Perang Khaybar, di mana dalam siaran yang lalu, walhamdulillah, telah pun sedikit sama-sama kita hayatinya bahawa peperangan yang dikenali sebagai Perang Khaybar ini, yang terjadi dalam bulan Muharram, iaitu penghujungnya tahun ke-7 Hijriah, sebab-sebab terjadinya peperangan serta pengkhabaran Al-Quran berhubung dengan peperangan ini, bahkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, umat Islam akan memperoleh harta rampasan perang yang banyak, seperti mana yang telah sama-sama kita hayatinya, antara lain menerusi firman Allah di ayat 20 surah Al-Fatih. Maka dalam siaran yang kedua pada kali ini, izinkan saya mengajak para jamaah kita mengikuti urutan peristiwa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah keluar bersama sekitar 1,400 para sahabat meninggalkan Madinah menuju ke Khaybar yang letaknya sekitar 150 km ke utara Madinah. Kesemua para sahabat yang menyertai Bai'ah Ridwan turut menyertainya. Bai'ah Ridwan, sebagaimana yang kita makluminya bersama, adalah peristiwa yang terjadi di Hudaybiyah, iaitu apabila para sahabat yang bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menanti kepulangan Uthman bin Affan yang diutuskan untuk berbincang dengan pemimpin-pemimpin Quraisy, terdengar suatu berita bahawa Uthman telah dibunuh. Itu yang membuatkan Nabi SAW dan bersama-sama para sahabat semua berhimpun di bawah sebatang pohon dan melahirkan janji sumpah taat setia mereka akan menuntut bela kematian Uthman bin Affan radhiyallahu an. Itulah yang dikenali dengan Bai'ah Ridwan, meskipun di penghujungnya diketahui bahawa berita berkenaan adalah merupakan berita angin semata-mata.
Maka para sahabat yang menyertai Bai'ah Ridwan ini turut menyertai peperangan Khaybar. Tentera muslimin dalam perjalanan menuju ke Khaybar ini berhenti sejenak di Ar-Raji', iaitu wilayah yang didiami, yang dikuasai oleh orang-orang Bani Ghatafan. Orang-orang Bani Ghatafan, kita dah maklum bersama, mereka begitu erat hubungan mereka meskipun mereka adalah orang-orang Arab, namun mempunyai hubungan yang begitu akrab dengan orang-orang Yahudi. Ini tidak ada masalah di sisi orang-orang Islam. Di sisi agama Islam kita, siapa pun yang nak mesra, yang nak rapat, mana kumpulan manusia yang mengadakan kerjasama dengan kumpulan manusia lain, Islam tak perlulah ambil kisah. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah orang-orang Bani Ghatafan juga melibatkan diri dalam peperangan Khandaq, dalam peperangan yang memerangi orang-orang Islam. Maka itulah Nabi SAW dalam perjalanan menuju ke Khaybar ini berhenti di daerah mereka, di perkampungan mereka, dan Nabi SAW yang datang dengan sekitar 1,400 tentera ini ke wilayah mereka ataupun ke daerah mereka telah menyebabkan mereka ini merasa takut. Tapi Nabi bukan nak berperang ataupun menuju bermatlamatkan ke tempat mereka, orang-orang Bani Ghatafan ini. Nabi menuju ke Khaybar. Kita lihat siasah yang dibuat oleh Nabi kita, hikmah kenabian Rasul junjungan kita sallallahu alaihi wasallam. Baginda berhenti di Ar-Raji' ini, kemudiannya secara tidak langsung baginda telah mengingatkan orang-orang Bani Ghatafan supaya tidak memberikan kerjasama ataupun bantuan kepada orang-orang Yahudi Khaybar. Sebab macam kita sebutkan tadi, orang-orang Bani Ghatafan pernah bekerjasama dengan orang-orang Yahudi lantaran mereka ini mempunyai hubungan yang begitu akrab dengan orang-orang Yahudi. Jadi sebelum Nabi menuju ke Khaybar, Nabi telah memberi kata dua kepada mereka supaya mereka tidak membantu orang-orang Khaybar ini. Dan Nabi SAW meneruskan kemudiannya perjalanan ke Khaybar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tiba di Khaybar ketika itu hari telah mula malam. Maka Nabi SAW seperti mana yang telah dimesyuaratkan sebelumnya, tentera Islam berpecah kepada beberapa kelompok. Tujuannya, kalau kita lihat kebiasaannya lah, taktik pada ketika itu adalah dengan mengepung satu kawasan musuh tu, supaya dengan kepungan ini orang-orang ataupun pihak musuh ini timbul rasa gerun dan mereka tidak dapat melarikan diri. Itu yang pertama. Dan yang lebih utama, tidak keluar dan mendapatkan bantuan dari luar. Itu yang kedua. Jadi dengan kepungan yang dibuat ini, maka ia secara tidak langsung telah melemahkan kekuatan pihak musuh. Maka Nabi SAW bersama dengan para tentera, bila tiba di Khaybar, Nabi SAW berpesan kepada mereka, kita tidak akan menyerang mereka sehinggalah waktu siang. Maknanya, serangan tidak dibuat ketika malam. Malam ketika orang ingin berehat, berpenat lelah.
kebanyakan orang-orang Khaybar adalah para petani yang sepanjang hari mereka ini menghabiskan masa mereka bekerja di ladang, tanam tanaman dan sebagainya. Kepenatan mereka ini usahlah diganggu. Maka Nabi berpesan kita tidak akan menyerang pada waktu malam. Kemudiannya para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam di tempat ataupun di Khaybar, di perbatasan Khaybar ini. Maka ketika fajar mula menyingsing, waktu pagi mula menjelma, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah sekarang waktunya kita menyerang?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Nanti dulu. Kita tunggu masuknya fajar shadiq, masuknya waktu subuh, ada tak kedengaran azan dilaungkan." Bermakna, kalau azan kedengaran, bermakna di sana terdapat kelompok orang-orang Islam, walaupun kawasan itu, negeri itu, wilayah ataupun perkampungan itu, Khaybar itu sendiri dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Jadi kalau ada di sana kelompok orang-orang Islam, kita lebih perlu berhati-hatilah, sebab musuh ini, di kalangan pihak tentera musuh ini mungkin ada orang-orang Islam. Jadi sebab itu Nabi berpesan, kita tunggu azan, kita tunggu ada tak azan dilaungkan. Jadi bila mana masuk fajar shadiq, awal waktu subuh, maka tidak kedengaran azan dilaungkan. So azan dilaungkan, azan ini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita maklumi bersama, bukan hanya sekadar ianya pengumuman, pemakluman masuknya waktu solat. Di samping itu, azan melambangkan Islam terpacak di daerah tersebut. Bila masuk waktu, azan kedengaran, bermakna adanya orang-orang Islam di tempat tersebut. Maka bila masuknya waktu subuh, azan tidak kedengaran, Nabi SAW memerintahkan seorang sahabat melaungkan azan dan kemudiannya solat subuh berjamaah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sedia maklum, solat subuhnya Nabi, bila Nabi menjadi imam, mahupun para sahabat pada ketika itu, ia mengambil masa yang agak panjang. Maka selesai solat, bermakna hari dah mula terang. Dah mula terang. Maka kemudiannya para sahabat berpecah seperti mana yang dirancangkan, kepung kawasan Khaybar. Khaybar ini, kita sedia maklum, perkampungan orang-orang Yahudi, biasanya mereka mendirikan kubu ataupun benteng pertahanan mereka di keliling daerah mereka, yang mana dilingkungi kemudiannya dengan pokok-pokok ataupun ladang-ladang tanaman. Maka itulah orang-orang Islam di bawah arahan Rasulullah SAW, pertamanya kita tidak akan menyusup masuk ke perkampungan mereka, kita akan menguasai tanam-tanaman mereka, tidak. Tapi kubu pertahanan. Walaupun di kubu pertahanan itu mungkin tidak terdapat orang ataupun sebagainya, yang penting tempat itu. Sebab biasanya bagi orang-orang Khaybar, khususnya orang-orang Yahudi umumnya, kubu pertahanan ini dimuatkan juga senjata peperangan. Jadi maka itulah Nabi SAW kata, kita
kuasai kubu-kubu mereka. Kemudiannya Nabi SAW bila mana masa yang dijanjikan, mulalah orang-orang Islam ini mara masuk ke kawasan Khaybar. Dan ini membuatkan, ialah pagi hari, masing-masing orang mungkin setelah bersarapan keluar untuk ke tempat kerja masing-masing. Dan kebanyakan orang-orang Khaybar, seperti mana yang kita maklumi bersama, kebanyakan orang-orang Khaybar ini bekerja di ladang, bercucuk tanam. Jadi mereka ini tinggalkan rumah mereka, apa yang berada di tangan mereka, itulah alat-alat yang mana mereka akan gunakan untuk bercucuk tanam. Cangkul lah, dan yang seumpama dengannya. Iaitu alat-alat yang tak sesuai dijadikan sebagai alat peperangan. Walaupun tak dapat dinafikan, apa jua pun barang ataupun alat boleh digunakan untuk menyerang maupun mempertahankan diri. Tetapi ia bukanlah alat ataupun senjata peperangan. Maka itulah bila mana mereka ini keluar daripada rumah mereka dan orang-orang Islam telah mengepung kawasan mereka, mereka terkejut. Mereka terperanjat dengan kemunculan tentera muslimin. Namun, kita lihat akhlak yang dianjurkan oleh Nabi kesayangan kita. Islam mengajar kepada kita dalam hal-hal peperangan sekalipun, kita tidak akan berperang kecuali dengan mereka yang menentang. So, mereka yang tak menentang, kita tidak berperang dengannya. Kedua, meskipun mereka menentang, ada tak senjata di tangan mereka? Kalaulah di tangan mereka ini, umpamanya, bekalan makanan yang dibawa, apakah kita berperang dengan orang yang tak bawa senjata? Islam tak mengajarkan demikian. So, akhlak Islam ini bukan hanya dalam soal kehidupan, makan, minum, nak keluar rumah baca apa, nak masuk tandas macam mana, maaf ya, contoh saja, malah akhlak Islam cukup lengkap, cukup tinggi nilainya. Sampaikan kepada hal-hal dalam situasi peperangan itu sendiri. Maka itulah, bila mana mereka keluar dari rumah mereka, di tangan mereka bekalan makanan untuk dibawa ke ladang, di tangan mereka membawa alat-alat yang nak digunakan untuk bercucuk tanam, maka Nabi SAW memberi kesempatan kepada mereka. Nabi mengatakan kepada mereka bahawa kawasan mereka telah dikepung oleh tentera Islam. Jika sekiranya mereka masih mahu menentang, berperang, maka pulanglah ke rumah masing-masing dan capailah senjata. So, dengan yang demikian, kita berperang. Tapi harus ingat, kubu-kubu pertahanan mereka telah pun dikuasai oleh tentera Islam. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kita lihat dengan siasat yang dibuat oleh Nabi, macam dah selalu kita sebutkan, bahawa Nabi kita mengajarkan kepada kita untuk mengambil langkah-langkah keselamatan terlebih dulu. Bukan dalam terus kata orang tu menyerang, terus berperang sehingga menumpahkan darah. Mungkin menumpahkan darah, membunuh mereka yang tidak bersalah, mereka yang tidak menentang, mereka yang tidak mahu berperang. Ini diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dengan arti kata yang lain,
di mana ada langkah-langkah dapat mengelakkan peperangan, dapat mengelakkan pertumpahan darah, dapat mengelakkan pembunuhan itu, kematian itu terjadi, maka itulah langkah yang akan dipilih oleh Islam. Jadi sebab itulah, bila dengan cara kepung kubu mereka, kepung kawasan mereka, dan akhirnya mereka ini tak jadi berperang, mereka menyerah kalah, bermakna pertumpahan darah dapat dielakkan, kematian dapat dielakkan. Maka dengan yang demikian itu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, meskipun Rasulullah SAW membenarkan mereka yang ingin berperang, yang ingin menentang, maka silalah pulang ke rumah masing-masing, capailah senjata mereka, yuk kita berperang. Tapi harus ingat, daerah mereka telah dikepung, bahkan kubu-kubu pertahanan mereka telah dikuasai. Jadi dengan yang demikian, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akhirnya orang-orang Khaybar, penduduk Khaybar ini menyerah kalah. Mereka akur bahawa mereka tidak mampu untuk menentang, berperang dengan tentera muslimin itu sendiri. Namun tak dapat dinafikan, terdapatnya beberapa percubaan kecil-kecilan, seperti mana yang dibuat oleh Murahib, iaitu seorang pahlawan Khaybar, yang mana ia ialah kerana nak jaga nama sebagai seorang panglima ataupun pahlawan terkenal Khaybar ini. Maka bila ia nampak adanya tentera Islam, maka ia cuba menentang tentera Islam ini, Murahib dan pasukannya. Dan kebetulan ia menentang Sariyah. Sariyah maknanya kelompok kecil, batalion kecil, tentera yang di bawah pimpinan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dan dalam penentangan ini, Murahib telah berjaya ditewaskan. Di sinilah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dengan erti kata yang lain, Khaybar dapat dikuasai dengan cara Nabi membuat pendekatan yang cukup berhikmah. Tiba di waktu malam, tidak terus menyerang. Waktu pagi juga tidak terus menyerang. Kita dengar dulu, ada tak orang-orang Islam di dalamnya? Iaitu dengan tanda adanya tak laungan azan. Azan subuh dilaungkan. Kemudian bila mana mereka ini keluar ke bendang, ke untuk bekerja, bercocok tanam ini, maka Nabi SAW masih terus beri kesempatan kepada mereka. Akhirnya, pertumpahan darah dapat dielakkan seperti mana yang disebutkan tadi. Lihat inilah yang diwariskan oleh Nabi kesayangan kita Rasulullah SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terdapat beberapa peristiwa yang menyentuh semasa dan sesudah peperangan Khaybar ini. Termasuklah satu peristiwa di mana Nabi SAW diracuni oleh penduduk Khaybar bila menjamu Rasulullah SAW dengan masakan mereka. InsyaAllah ini semua akan sama-sama kita hayatinya dalam siaran yang akan datang, iaitu pada bahagian ketiga pasca perang Khaybar ini, insya-Allah. Terima kasih muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah atas kesudian bersama. InsyaAllah kita bertemu kembali dalam siaran yang akan datang dengan izin Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.